Okey guys, sekarang ni kita nak buka kita punya bonet depan kereta untuk tengok kita punya sistem penyejukan berasaskan air. Baiklah, nampak tak dia punya radiator tu? Oh, panas! Jangan sentuh tau, kalau enjin masih hidup memang panas. Alright, nampak dia punya kipas, dia punya komponen utama, kemudian dia punya hose. Nampak tak? Okay, itulah kita punya radiator yang mana akan mengawal kepanasan dan kesejukan enjin. Next, saya akan cerita pula tentang sistem penyejukan berasaskan air dengan lebih mendalam dan apa dia punya komponen utama dan fungsi-fungsinya. Stay tune. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Aziz Asminda dan rakan-rakan kelas. Saya Nur Hazira binti Irfan, nombor matrik D2020 1094416 akan menerangkan tentang, pertama saya akan menerangkan apakah itu engine cooling system. Engine cooling system ataupun sistem penyejukan ialah satu sistem sokongan bagi menyelenggara suhu kendalian enjin agar mencukupi pada sebarang kendalian dan pacuan. Apabila kuasa dihasilkan oleh proses dynamic haba dalam enjin, sebahagian besar haba juga turut dihasilkan. Sebahagian haba tadi diperlukan untuk mengendali enjin dengan sempurna dan yang selebihnya akan dilesapkan ke atmosfera. Tujuan sistem penyejukan ini adalah untuk yang pertama, menyelenggara enjin pada suhu kendalian terbaik. Yang kedua, memindahkan haba yang tidak diperlukan. Yang ketiga, mengekalkan suhu kendalian enjin. Yang keempat, memastikan suhu bahagian-bahagian bergerak pada enjin tidak meningkat kepada suhu yang boleh menjejaskan keberkesanan minyak pelincir. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang water cool engine bagi kereta. Kereta mendapat tenaga untuk bergerak menggunakan bahan api seperti petrol dan diesel. Pembakaran bahan api itu menghasilkan tenaga yang sangat panas dan kalau dipegang dengan tangan memang boleh melecur. Jadi kita sedia maklum penurunan suhu memainkan peranan yang penting dalam menjaga kondisi enjin kereta. Maksudnya kereta kita tak boleh panas sangatlah. Dan asas kepada penurunan suhu datang dari sumber air atau udara, iaitu angin. Sama macam manusia juga. Contoh kalau suasana tengah panas, bila kita mandi sejuk, memang sangat best kan? Jadi berdasarkan konsep yang sama, asas sistem penyejukan enjin bergantung kepada kitaran cecair dalam enjin. Cecair yang menjadi kebiasaan pada permulaan industri kereta adalah air ataupun water. Seiring peningkatan teknologi, cecair penyejuk iaitu coolant yang ditambah bahan aditif dihasilkan bagi menggantikan air biasa untuk penyejukan yang lebih baik. Cecair akan dialirkan menerusi paip tahan panas dalam enjin yang memiliki laluan tersendiri. Berbeza dengan kereta lama yang menggunakan air biasa untuk menyejukkan enjin, sebaliknya kereta moden pada hari ini menggunakan coolant kerana mampu menahan suhu enjin lebih tinggi. Sekarang anda semua sedang melihat kitaran coolant dalam enjin. Ada juga enjin menggunakan udara sejuk yang bertiup sekitar sirip luar enjin. Baiklah, blok dan kepala ataupun heat cylinder dengan sistem penyejukan air mempunyai saluran penyejuk yang bersambung. Seperti gambar di atas, terdapat saluran penyejuk dalam blok enjin. Atas kepala silinder, semua saluran itu akan bertemu di satu pusat keluar. Saluran itu pula akan bersambung dengan radiator bahagian atas. Manakala saluran bawah radiator akan bersambung dengan pusat kemasukan bawah bongkar enjin. Jadi, coolant akan berpusing dalam blok enjin, kemudian masuk ke radiator dan kembali semula ke blok enjin. Proses berkenaan dilakukan menggunakan pam air ataupun water pump yang akan membawa coolant panas keluar daripada enjin ke radiator. Kemudian, pam air pula digerakkan sistem penarik dan tali pemasaan daripada arci engkol ataupun crankshaft. Radiator berfungsi sebagai penukar haba atau proses penyejukan cecair. Cecair yang panas akan berubah menjadi cecair sejuk untuk disalirkan semula ke dalam bongkar enjin. Haba panas dalam enjin akan berpindah masuk ke dalam coolant sebelum dipindahkan keluar ketika dalam radiator. Inilah proses asas sistem penyejukan enjin menggunakan coolant ataupun air. Kebiasaannya, aliran cecair akan ke atas sambil dibantu oleh pam air. Seterusnya, komponen utama sistem penyejukan berasaskan air. Pertama, hos getah penyambung. Sistem penyejukan ini memiliki dua hos getah di bawah dan atas yang menyambungkan radiator dan enjin. Hos getah itu mempunyai teras disaluti tiub halus bagi meningkatkan ketahanan struktur. Struktur hos getah juga perlu fleksibel bagi menahan getaran enjin dan tekanan dari dalam yang mampu mencapai 20 PSI. Kepelbagaian coolant di pasaran memerlukan material hos getah yang mampu menahan suhu serendah di bawah 0 darjah Celsius hingga 121 darjah Celsius.
Kedua, radiator iaitu komponen penting bagi menukarkan cecair panas kepada sejuk. Ia memiliki satu saluran teras yang dikelilingi tiub kecil yang bersambung dengan kepingan besi yang halus. Reka bentuk ini biasanya berbentuk jeriji sarang lebah ataupun honeycomb kerana bentuk itu kukuh dan memudahkan aliran udara melepasinya. Jarak tiub teras dan proses penyejukan dalam radiator akan memindahkan haba dari cecair ke radiator. Haba panas juga akan hilang kerana terdapat udara sejuk yang melalui hos itu. Udara sejuk boleh datang dari angin kipas radiator atau angin yang masuk dari depan. Asas reka bentuk radiator adalah menegak. Kini, saliran bersilang antara tiub dalam radiator dari sisi ke sisi digunakan. Reka bentuk itu mengelakkan peningkatan tekanan dalam sistem enjin dan mengelakkan gangguan ke atas takat didih cecair. Ketiga, penutup radiator. Tekanan yang berlebihan turut dikawal oleh penutup radiator. Penutup memiliki injap tekanan yang juga berfungsi sebagai injap penyelamat kepada sistem enjin. Apabila ada tekanan tinggi dalam radiator, injap inilah yang akan membuka dan menghantar cecair penyejuk keluar melalui salur limpahan. Keempat, cecair penyejuk atau coolant. Coolant ini boleh berkurangan dan ia mungkin perlu ditambah sedikit ketika servis. Jangan tambah air untuk menggantikan coolant kerana pada masa kini, kereta masa kini mewajibkan penggunaan coolant kerana penyambung hos getah mudah berkarat. Kereta lama juga boleh berkarat, cumanya ianya tidak secepat kereta sekarang. Dan sekiranya coolant anda berkurangan mendadak, bawa kereta anda ke pusat servis atau bengkel kerana kemungkinan besar ada kebocoran dalam sistem saluran coolant atau radiator. Dan yang kelima, kipas radiator. Kipas radiator diperlukan ketika kereta tidak bergerak, terutama ketika kesesakan trafik atau berhenti di lampu isyarat supaya udara dapat disalurkan berterusan ke radiator dan bagi memastikan teras radiator sentiasa menyejukkan coolant. Baiklah guys, sekarang ni kita lihat pula kepada sistem penyejukan udara iaitu dibina untuk enjin bersasaran kecil seperti yang motosikal dan jentera mesin rumput. Sebagaimana anda lihat di depan anda ni, inilah sistem penyejukan udara. Dan komponen utama untuk sistem penyejukan udara ini ialah fin ataupun sirip yang mana fungsinya membantu udara disuap masuk sekeliling enjin. Jadi sekarang ni kita hanya lihat kepada luaran. Okey, kalau nak lebih jelas kita kena buka skru-skru dan kita akan lagi nampaklah dia punya enjin. Untuk penerangan yang lebih detail, saya akan terangkan pada video seterusnya. Nantikan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sistem penyejukan udara ataupun air cool system. Sistem penyejukan udara dibina untuk enjin bersasaran kecil seperti motosikal dan jentera mesin rumput. Motosikal berenjin 150cc ke atas biasanya sudah mula menggunakan sistem penyejukan air atau cecair penyejuk iaitu coolant dengan komponen radiator untuk menyejukkan enjin. Reka bentuk blok enjin dengan sistem penyejukan udara biasanya memiliki sirip ataupun fin untuk membantu udara disuap masuk ke sekeliling enjin. Fin atau sirip adalah komponen utama dalam sistem penyejukan berasaskan udara. Bentuk blok enjin yang mendata pula mempunyai sistem aliran udara di atas yang terdapat saluran udara ataupun ducting. Seperti dalam merajah sebelah, saluran udara itu akan menyuapkan angin ke kebuk enjin untuk menyejukkan enjin yang dibantu reka bentuk sirip pada blok enjin. Ini juga menyebabkan enjin motosikal 2 lenjang memerlukan minyak 2T sebagai aditif penyejukan enjin. Sistem penyejukan itu hanya mampu menahan takat kepanasan enjin untuk model spesifikasi kilang. Jika enjin diubah suai, anda perlu mengambil kira tetapan sistem penyejukan enjin baru supaya piston tidak jam akibat panas lampau ataupun overheating. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.